Okay, next kita pergi kepada operasi yang seterusnya, iaitu multiplication of matrices. Okay, sebelum ni kita belajar tambah dan tolak. Kemudian kita belajar operasi darab, tetapi hanya darab konstan dengan matriks. Now kita nak buat proses darab matriks dengan matriks. Okay, before kita buat operasi darab antara matrices, kita kena check dahulu dan consider sama ada dua matriks itu boleh didarab ataupun tidak. Okay, so sebagai contoh di sini kita ada matriks A dan matriks B. So kita nak check matriks A and B ini boleh tak kita tulis begini, A times B. Kena check dulu dia boleh didarab atau tidak. So cara untuk semak dia adalah kita akan refer kepada size. Order ni adalah size. Size bagi setiap matriks A dan B tu. Okay, so kalau kita ada contoh di sini matriks A, size-nya 2 kali 3. Matriks B, size-nya 3 kali 2. So macam mana kita nak tahu dia boleh darab atau tidak? Kita akan check nombor yang di belakang ini. Okay, 3. So kalau kedua-dua nombor ini, okay, yang belakang dan yang depan adalah sama, okay, same, membawa maksud matriks ini boleh didarab. Dengan syarat nombor yang belakang sini dan nombor yang depan sini adalah sama. Okay, so dia boleh didarab. And bila dia boleh didarab, bila kita buat operasi darab nanti, kita akan dapat satu matriks yang saiz-nya adalah yang berwarna hijau ini. So kalau sekarang madam ada matriks A times matriks B, madam dah check dia boleh didarab, dan bila madam darab nanti, madam akan dapat jawapan satu matriks yang saiznya 2 by 2 yang berwarna hijau ini. Okay, so kita cuba tengok example 3 untuk lebih faham. Okay, example 3 kita ada if P is equals to, okay, write down the size of this matrix. Untuk matrix P kita ada size 2 row times 3 column. Okay, 2 kali 3. And Q, matrix Q, kita ada matrix yang bersaiz 2 by 2. Okay, now soalan kata find PQ and QP. Now kita check dulu. Okay, kita cari PQ. Okay, P darab Q. We write down first. Matrix P size-nya 2 darab 3. Matrix Q size-nya 2 by 2. Okay, untuk check boleh darab atau tidak, kita akan tengok nombor yang belakang sini dan depan sini. So, nombor di sini kalau ikutkan tidak sama. Okay, not same. Not the same. So, kalau tak sama bermaksud PQ ini tidak boleh didarab. Okey, dia mesti sama baru boleh darab. So, yang ini tidak boleh didarab. Maksudnya kita boleh kata PQ does not exist. Okey, sebab tidak boleh didarab. Now kita check. Soalan kedua suruh cari QP. Okey, if Q and P, so Q and P. So, Q adalah 2 by 2 dan P adalah 2 by 3. Now kita check. Okey, yang belakang sini, yang depan sini, now dia dah sama. Okey, nombornya sama. So, bila sama, maksudnya kita boleh cari QP. Q darab P. Dan hasil dia nanti, bila kita buat operasi darab, kita akan dapat matriks yang saiz 2 by 3. Okey. So, now kita nak belajar operasi darab. Macam mana nak buat operasi darab itu? Madam minta semua orang tolong pay attention betul-betul dan fahamkan. Okay, now kita nak buat Q darab P. Okay, so kita list matrix Q. Kita ada 4, 3, 2, 1. Okay, and matrix P adalah 2, 3, 1, 2, 0, 1. Okey, bila buat operasi darab antara matrices, okey, tolong perhatikan baik-baik. Kita akan buka kurungan untuk kita punya matrix. Kita akan mulakan operasi darab kita dengan mendarab first row dengan first column. Okey, first row dengan first column. So, kalau kamu perhatikan, kita punya jawapan, dia mesti 2 row dan ada 3 column. Okey, so dia mesti ada 1, 2, 3 number, 4, 5, 6. Begini. Okey, so kamu kena faham. Yang bahagian sini, dia adalah first row, first column. Sini, dia berada di first row tapi second column. Next, first row, third column. Kamu kena faham macam tu. Sini, second row tapi first column. Sini, second row,
second column. And this one second row tapi third column. Okay, so bila madam sebut harap kamu boleh imagine position dia. Okay, kita akan start mendarab first row dengan first column. Okay, so macam mana cara untuk kita darab? Madam akan highlightkan sikit. Okay, first row and this is my first column. Okay, bila kamu buat operasi darab, kamu darab begini. Number yang pertama pada row darab dengan number yang pertama pada kolom. So 4 darab 2 hasilnya 8. Tulis dahulu. Next, second number pada row darab dengan second number pada kolom. So 2 darab 3 dapat 6. Mesti letak operasi tambah. Okay, so madam ulang. First number darab first number here. 4 darab 2 dapat 8. Next, kita akan letak operasi tambah. Kemudian second number row darab second number di kolom. So 2 times 3 dapat 6. So kita siap first row, first column. Next, kamu kena bergerak. Okay, first row kita pergi kepada second column pula. Okay, so remember kita di first row dan second column kat sini. So tulis jawapan di sini. Okay, so again sama method macam tadi. Kita akan darab first number dengan first number sini. 4 times 1 dapat 4. And then second number here darab dengan second number di sini. 2 darab 2 dapat 4. So jangan lupa plus. Okay, next kita pergi kepada habis second column, kita boleh bergerak kepada third column pula. Okay, so third column yang ini. So sama juga. So sekarang dia di first row. Okay, first row tapi sekarang di third column. So write down your answer here. So yang ini kita akan darab sama juga method first number dengan first number. 4 times 0 adalah 0 plus second number darab dengan second number. So 2 times 1 dapat 2. Okay, and then you boleh tutup you punya kurungan. So apa yang madam buat di sini adalah madam menggunakan first row dan madam darab dengan setiap kolom sehingga habis. So kalau tengok hasil dia, madam dapat first row dan setiap kolom dah habis. Now apa yang tinggal, madam kena proceed second row dengan setiap kolom. Okay, so madam akan padam yang madam highlight ni. Sekarang kita nak berpindah kepada second row. Okay, dan kita akan darab balik dengan first column. Okay, so method yang sama. Now di second row. Okay, tapi first column. So di sini position dia. So first number here darab dengan first number here. 3 darab 2 dapat 6. Tambah dengan second number here darab second number di column dapat 1 times 3 adalah 3. Okay. Okay, habis sudah first column. Next, kita padam dan kita bergerak kepada second row tapi second column. Okay, so sama juga operasinya. Kita akan buat proses darab first number dengan first number here. 3 times 1 dapat 3 plus dengan second number here darab second number here. 1 times 2 dapat 2. Okay, and last one, kita dah habis second column. Kita akan berpindah kepada third column. So now second row dan third column. Okay, so sama juga first number here times first number di sini. So kita akan dapat 0. And then second number here darab second number here plus 1. Okay, then baru kita simplify. So kita dapatlah hasil darabnya sebagai 14, 9, 8, 5, 2 dan 1. Okay, so ini adalah hasil darab bagi Q dan P. So remember, cara yang madam guna adalah madam akan mulakan dengan baris yang pertama, row yang pertama. Okay, row pertama dan kamu habiskan setiap kolom. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Habiskan first row dahulu. Next, baru kamu bergerak kepada second row dan habiskan first column, second column, third column. Okay, baru complete. Dan hasil yang kita dapat ni adalah 2 by 3 matrix dan memenuhi kehendak yang kita dah check tadi. Kita mesti dapat hasil 2 by 3 matrix. Okay, so ini example 3. Okay, di bawah sini ada example B. Okay, kita cuba buat untuk example
B ni. Okey, kita ada matrix A, kamu tulis saiznya dahulu. Okey, matrix A saiznya adalah 2 rows and 3 columns. And matrix B adalah 3 by 3. So disuruh kamu buat operasi darab antara A, B. So kita check dahulu, boleh tak kita buat operasi darab itu. Okey, kita tengok nombor belakang ini dan nombor yang di sini. Now dia adalah sama. Okey, same. So bila sama, kita kata kita punya jawapan nanti akan menghasilkan matrix 2 by 3. Okey, 2 by 3. So macam mana kita nak buat operasi darab? So madam ulang lagi sekali bagi yang kurang jelas. Kita ada matrix AB. So matrix A adalah 2, negative 2, negative 5, 0, 4, 5. Darab dengan matrix B, 1, 3, 5. 2, negative 2, 4, 5, 5, negative 7. Okay. So hasilnya nanti kita buka dulu kurungan. Okay. Now first row, ambil dahulu first row. Now this is my first row, mesti didarab dengan first column. Okay, so first row, first column, sini position dia. Okay, so mesti tulis di situlah jawapan. Okay, this time ada sedikit berbeza. Entry kita ada banyak number. Okay, sama juga. Kita akan ambil first number, darab dengan first number di sini. So 2 times 1 adalah 2. Kemudian second number darab dengan second number di sini. Negative 5 times 3 adalah negative 15. So you akan plus negative 15. Next, kali ni kita ada third number. So tak apa, darab sahaja third number di row dengan third number di column. So plus 4 times 5 adalah 20. Then kita complete untuk first column. And then you boleh proceed kepada second column. Okay, so now first row, second column. So first row, second column kat sini. Okay, so tulis jawapan di situ. Sama juga kita akan darab 2 and 2 as first number kita. So dapat 4. Next, second number here darab dengan second number di sini dapat plus 10. Okay, and the third number here 4. Third number here 4. 4 times 4 adalah 16. Okay, done with second column. Now kita bergerak kepada third column pula. Okay, so first row dan third column di sini position dia. So kita tulis third column, first number and first number 2 times 5 adalah 10, and then plus second number and second number here, tekan calculator sahaja dapat negative 25, and third number here 4, third number here negative 7, so akan bagi kita plus negative 28. Okay, so habis. Kita dah guna first row dan kita dah habiskan kepada semua column. So bila semua column dah habis, then only kita boleh bergerak kepada next row. Row yang kedua. Okay, so next row, column 1. Okay, bermula dengan column 1. So kita darab first number here dengan first number here, negative 2, plus second number here, second number here. So kita dapat kosong, and third number dengan third number di column kita dapat plus 25. Okay, proceed. Okay, dah habis column pertama. So kita pergi kepada column yang kedua. Okay, so second row now in second column. So kita akan darab first number dengan first number. So kita ada negative 4. Second number dengan second number here dapat 0. And third number 5 times 4 dapat 20. Okay, and now kita dah sampai kepada yang terakhir, which is the third column. Okay, second row and third column. Second row, third column. Okay, now kita fill in. So kita boleh buat hasil darab dia. Kamu boleh cuba sendiri. So first number dia kita akan dapat negative 10 plus 0 minus plus actually plus negative 35. Okay, so ini adalah jawapan hasil darab kita. Okay, so kamu akan press calculator untuk dapat jawapan 7, 23, 30, 16, negative 43 and negative 45. Okay, so ini adalah proses darab antara matrices. So proses darab ini boleh melibatkan pelbagai jenis size matrix.
first kali mesti check boleh darab atau tidak. Yang kedua, bila kamu buat operasi darab, make sure kamu teratur one by one. So method yang ini mesti ditunjuk. Okay, tak boleh skip ataupun kamu kira pakai calculator straight away. Mesti ditunjuk, kita nampak proses plus ini. Okay, so kena tulis, tunjuk jalan kerja yang proper sehingga kamu jumpa jawapan final. Okay, alright, next page kita ada soalan C. Okay, cuba kamu buat. Kita ada matrix 2 by 2 di situ. Dia suruh kamu show AB is not equals to BA. Jadi kerja kamu adalah kamu cari dahulu matrix A darab B, dapatkan jawapan. Cari matrix BA, dapatkan jawapan, and then kamu compare. Adakah sama jawapan AB dengan jawapan BA? Okay, and one more, last one. Okay, untuk soalan D, dia minta kamu tambah sedikit. Okay, find AB if A is equals to 3, 2, negative 7, negative 1, 5, 1, 0, 1, 3. And B is equals to 6, 0, 3, negative 1, 1, negative 8, 0, negative 2, 1. Okay, so tolong cari hasil darab A dan B ni. Tolong tambah di nota kamu. Kalau tak cukup boleh pakai extra paper. Okay. Okey, di bahagian bawah sini dia adalah properties untuk proses ataupun operasi darab antara matrices. Okey, multiplication between matrices. So ada dua saja properties di sini. Yang pertama adalah associative, yang kedua adalah distributive. Okey, untuk associative, kalau kita ada 3 matrix A, B and C, okey, dan disuruh buat operasi darab, so kita sebenarnya boleh juga, kalau di bahagian kiri sini, kita buat dulu operasi darab antara B dengan C, dapatkan jawapan, kemudian baru kita darab A dengan jawapan yang ini. Hasilnya nanti akan sama juga kalau kamu buat operasi darab antara yang hadapan dulu, A dan B, dapatkan jawapan, kemudian baru kamu darab jawapan ini dengan C. Okey, so sama saja guna darab yang belakang dahulu atau kamu darab yang hadapan dahulu. Itu property untuk associative. Tapi kalau distributive, contoh kalau di bahagian kiri kamu ada 3 matriks juga, A, B dan C, kamu buat operasi tambah dahulu antara B, C dan dapatkan jawapan, kemudian A ini didarab dengan jawapan ini, hasilnya nanti adalah sama juga dengan kalau kita buat expansion bracket ni. Okey, maksudnya kita buat A darab B tambah dengan A darab C. So kena darab dulu A dan B, darab dulu A dan C, kemudian kita tambah kedua-dua ni, kita akan dapat samalah dengan metod yang kita guna di sebelah kiri. Okay, so untuk bahagian properties ini ada lagi satu perkara yang kamu kena alert tentang bila kita buat operasi darab antara matrices. Okay, if we have A times B, dia takkan sama dengan B times A. Yang ini kamu kena alert. Okay, susunan darab itu amat penting. A times B is not equals to B times A. Kamu boleh cuba buat soalan C nanti. Okay, A darab B, B darab A, kamu compare hasil dia takkan sama. Tapi berbeza dengan properties yang kita belajar sebelum ni, which means kalau ada A plus B, dia adalah equals to B plus A. Yang ini boleh equal, boleh sama sebab dia cuma melibatkan operasi tambah. Tapi kalau darab di sini, susunan A darab B atau B darab A itu memainkan peranan. Dia tidak akan beri hasil yang sama.